Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Nur Fazli. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah cerita tauladan yang bertajuk Si Tanggang, Si Anak Derhaka. Yang terlena, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, fikir-fikirkan. Di sebuah perkampungan lama di Kelang, tinggal seorang lelaki budiman dan istrinya. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Suami isteri mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Si Tanggang. Mereka berdua terlampau sayangkan anak tunggal mereka dan dipanggil orang kampung Pak Si Tanggang dan Mak Si Tanggang. Walaupun tidak hidup mewah, Si Tanggang hidup gembira. Membantu ayahnya setiap hari, mengumpul buah-buahan dan ulam, memburu dengan sumpit dan menangkap ikan di sungai. Pada satu hari, mereka menyusul sungai lebih jauh daripada biasa. Sepenanak nasi jauhnya, Tanggang melihat sebuah kapal besar berlabuh di kuala. Apakah itu ayah? Tanggang bertanya. Itu adalah sampan besar Tanggang, kapal yang membawa segala macam orang dan segala macam barang. Untuk Tanggang pula, bermulalah mimpinya untuk berlayar menaiki kapal, berlayar di perairan biru dan menjadi kaya raya berdagang dari satu pelabuhan ke satu pelabuhan. Bila ada peluang, Tanggang akan ke muara sungai melihat kapal besar yang ada. Satu hari, seorang lelaki yang berbadan sasa, kelihatan seperti klasik, mengajak Tanggang bekerja di kapal. Tanggang begitu teruja. Dia mengikut kata, bekerja keras sepanjang masa. Tanggang berlari sepanjang jalan ke rumahnya. Tanggang pun menceritakan apa yang terjadi. Kegembiraan di hatinya terlihat di raut wajahnya. Kau nak tinggalkan mak Tanggang? Terduduk ibunya di tepi tangga, mendengar segala kata Tanggang. Tanggang akan kembali mak, ayah. Tanggang janji. Tetapi Tanggang perlu melihat dunia. Walaupun mereka sangat keberatan untuk membiarkan Tanggang pergi, akhirnya Tanggang pun bersama di atas kapal. Masa pun berlalu, Tanggang berlayar ke seluruh Nusantara. Apabila nakoda jatuh sakit, Si Tanggang dilantik nakoda Buddha Baharu dan dipanggil Nakoda Tanggang. Nakoda Tanggang adalah seorang pedagang yang sangat berwibawa dan disegani. Si Tanggang menghawini raja. Sangat bahagialah suami isteri di atas kapal penuh dengan dagangan dan emas peraknya. Tiba-tiba angin menderu. Taufan pun tiba di Selat Melaka yang selalunya aman. Kapal nakoda terumbang-ambing dan kemudian bergerak laju bagi kumbang putus tali. Semua di atas kapal pun hairan. Kenapa tak semena-mena ribut taufan di tengah hari? Akhirnya semuanya terhenti. Secara kebetulan, kapal Tanggang pun berlabuh di muara sungai berdekatan sebuah kampung. Hebohlah sekampung bahawa nakoda Tanggang telah pulang. Penduduk kampung semua bercerita bagi murai riuh sekampung. Akhirnya, berita kepulangan Tanggang ini sampai ke telinga mak dan pak Si Tanggang. Anak kita telah pulang, kan dia dah berjanji. Teriak mak Si Tanggang dengan begitu gembira sekali. Mereka ke pantai, melangkah ke dalam kolek usang dan mendayung ke sampan. Tiba di kapal, Pak Si Tanggang memanggil anak-anak kapal meminta dibawa ke atas kapal tersebut. Siapakah engkau? Anak kapal bertanya. Kami ni mak ayah Si Tanggang. Hamba dengar dia ada di atas kapal. Anak-anak kapal ketawa terbahak-bahak seraya mengejek. Kapal ini kepunyaan nakoda Tanggang yang terkenal kaya raya dan putri diraja isterinya. Masakan engkau pengemis ni, mak ayah tuan kami. Nakoda Tanggang kebetulan berada berdekatan. Dia pun bertanya, apa yang terjadi? Seperti ada kekecohan. Tuan Nakoda, mereka ini mendakwa ibu bapa nakoda. Jawab kata Kelasi Awang. Dah puas kami suruh balik, jangan memis di sini. Mereka masih berdegil. Berderau darah Si Tanggang. Dalam segala kekecohan dan ribut, dia belum pasti mereka sampai berlabuh di mana. Dia pun memalingkan ke arah orang tua itu dan terus mengenali ibu bapa dan ayahnya. Di saat itu, terbayang kembali zaman kanak-kanaknya. Bagaimana ibunya begitu memanjakannya dan ayahnya saban hari membanting tulang di hutan. Teringat betapa seronok.
Tiba-tiba terdengar suara isterinya yang cantik Puteri Diraja itu bertanya, "Kekanda, benarkah ini ibu dan ayah kanda?" Tersentak Tanggang bagi bangun dari mimpi ngeri. Dia memandang keadaan ibu bapanya dan lihat betapa miskinnya mereka. Tanggang terus malu untuk mengakui hakikat sebenar. Usahakan mengaku, menghina pula. "Oh tidak Dinda, sudah tentu tidak. Kandakan anak yatim piatu. Dia berbohong." Mak si Tanggang terpinga-pinga. Pak si Tanggang mula merasa marah dan mengajak Mak si Tanggang pergi dari situ. Tetapi Mak si Tanggang tidak mahu berganjak. Pak si Tanggang terus mengayal sampai kuliknya. Mak si Tanggang menangis hingga terisak-isak. Apabila mereka sampai ke pinggir pantai, Mak si Tanggang melutut di atas pasir dan mengangkat tangan ke langit dan meminta Yang Maha Esa menunjukkan kebenaran. Yang Maha Esa, jika benar aku susukan Tanggang yang derhaka itu, tunjukkan kepada semua kebenaran ini. Sekaligus langit menjadi gelap. Angin sepoi-sepoi bahasa bertukar, guruh mendentum-dentam. Kilat sabung menyabung, ombak laut melambung kapal tangkap ke sana dan ke sini. Tahulah si Tanggang, ibunya telah menyumpahnya. "Mak, ampunkan Tanggang, Mak." Semuanya sudah terlambat. Kapal besar itu terombang-ambing dibawa ombak ke pantai. Akhirnya pecah dihumban ombak tinggi memukul pantai. Apabila ribut reda, semua kapal, anak kapal serta si Tanggang dan isterinya tidak kelihatan. Hanya tinggal ada pulau batu. Maka berakhirlah kisah si Tanggang yang derhaka, menghancurkan perasaan ibunya sendiri dan melukai hati ayahnya. Kawan-kawan, kita mestilah mengenang jasa kedua ibu bapa kita dan tidak mengkhianati kepercayaan mereka. Sekian, terima kasih.